Ia adalah hari yang cerah apabila pesawat komersial Ia-42 memulakan penerbangannya dari Dallas ke London dengan juruterbang William dan Daniel. Perjalanan bermula dengan lancar, tetapi selepas beberapa saat sahaja, instrumen penerbangan mula berkelakuan dengan cara yang pelik. William memanggil kawalan darat untuk mendapatkan bantuan, tetapi mereka diberitahu bahawa langit cerah dan mereka harus terus berjalan. Juruterbang hanya mendapat kelegaan sesaat kerana tiba-tiba mereka melihat ribut besar betul-betul di hadapan mereka, namun kawalan darat pasti bahawa ribut itu tidak berlaku 5 saat yang lalu. Mereka tidak mempunyai pilihan selain terbang melaluinya, jadi William memberitahu penumpang bahawa mereka akan melalui beberapa gelora. Pesawat mula bergegar seperti orang gila apabila juruterbang menerbangkannya melalui ribut yang mengamuk, yang secara mencurigakan bercahaya apabila mereka melaluinya. Tidak lama kemudian pesawat itu stabil dan terbang seperti biasa semula, tetapi juruterbang terkejut apabila mendapati langit benar-benar gelap, seolah-olah malam tiba-tiba dalam beberapa saat. William memberitahu penumpang ini hanyalah kesan lucu yang berlaku apabila terbang di atas segitiga Bermuda sebagai alasan untuk memastikan mereka tenang. Walau bagaimanapun, penumpang bimbang apabila mereka mendapati telefon dan komputer mereka tidak mempunyai sambungan. Di dalam kabin, kebanyakan instrumen penerbangan juga turun dan William tidak dapat membuat sentuhan dengan kawalan darat. Memandangkan radar masih berfungsi, juruterbang menganggapnya cukup untuk meneruskannya buat masa ini. Sementara itu, pramugari mengedarkan minuman dan memberitahu semua orang supaya tidak bimbang kerana ia adalah pergolakan biasa. Cameron berbual dengan dua lelaki yang kebetulan merupakan ahli sejarah dan mengetahui bahawa mereka sedang melancong ke London untuk menganalisis beberapa artifak yang ditemui baru-baru ini dari perang. Terdapat juga seorang lelaki tua menulis setiap butiran tentang apa yang berlaku kepadanya pada buku notanya. Selepas beberapa saat, juruterbang tidak dapat menjumpai mana-mana pesawat lain dalam radar mereka, yang agak membimbangkan dan boleh bermakna ribut menerbangkan mereka. William memutuskan untuk menerbangkan pesawat dalam gelung untuk mencari seseorang, tetapi walaupun selepas turun, mereka tidak mengenali mana-mana lokasi. Tiba-tiba sesuatu muncul di radar mereka dan pada mulanya mereka fikir ia adalah ribut, tetapi kebenarannya lebih membimbangkan, ia adalah sekumpulan pesawat pejuang yang mengebom sebuah bandar seolah-olah mereka sedang berperang. Para penumpang serta-merta mula panik apabila mereka melihat bangunan meletup di bawah pesawat dan kebakaran di seluruh kawasan, tetapi ahli sejarah tidak dapat menahan perasaan sesuatu yang ingin tahu. Juruterbang tidak tahu apa yang perlu dilakukan tetapi sebelum mereka boleh membincangkan pilihan, mereka tiba-tiba melihat beberapa pesawat pejuang mengelilingi mereka. Para pejuang ini bersedia untuk melepaskan tembakan ke arah mereka, tetapi terima kasih kepada radar, juruterbang berjaya dengan cepat menerbangkan pesawat menjauhi mereka dan pergi lebih tinggi di langit. Para penumpang semakin gemetar dan menuntut penjelasan, jadi Cameron melakukan yang terbaik untuk menenangkan mereka. Michael terlalu biadab dan agresif malah berani merebut Cameron, tetapi seorang pramugari lain memaksanya berkelakuan selepas mengancam untuk mengikatnya. William terus cuba menghubungi kawalan darat tetapi tidak berjaya, jadi dia memutuskan untuk turun semula untuk cuba mengetahui di mana mereka berada. Daniel pada mulanya berhati-hati kerana mereka mungkin diserang lagi, tetapi William menunjukkan bahawa mereka kehabisan minyak jadi mereka perlu menyelesaikan. Secepat ini, pada masa itu, ahli sejarah memberitahu Cameron bahawa mereka mungkin tahu sesuatu dan meyakinkannya untuk membawa mereka berjumpa juruterbang, tanpa menyedari bahawa Michael mengikuti mereka dan mendengar perbualan itu. Ahli sejarah memberitahu juruterbang bahawa pesawat pejuang yang baru mereka lihat belum dibuat sejak 1945 dan milik Luftwaffe, tentera udara Nazi. William tidak menganggap mereka serius dan cuba menendang mereka keluar, tetapi ahli sejarah meneka bahawa pesawat itu telah kehilangan semua isyarat, jadi William memutuskan untuk memberi mereka peluang. Ahli sejarah berteori bahawa pesawat itu telah kembali ke 1940 dan mereka kini berada di tengah-tengah Perang Dunia II, dan jika mereka dibawa ke sini oleh anomali, maka mereka mesti mencari satu lagi yang boleh menghantar mereka kembali. Idea mengembara masa masih kedengaran bodoh bagi William, jadi dia menghantar mereka kembali ke tempat duduk mereka dan meminta mereka untuk tidak memberitahu sesiapa tentang teori gila mereka. Michael juga bergegas kembali ke tempat duduknya sebelum mereka dapat melihatnya dan apabila Cameron berlalu, dia cuba meraihnya sekali lagi,
tetapi Cameron menjadi cukup mesra untuk membuatnya melepaskannya. Selepas dia pergi, Michael mula memerhatikan ahli sejarah di belakangnya, yang menggunakan buku dan pengiraan mereka untuk cuba memikirkan sesuatu. Selepas itu, juruterbang turun semula untuk mencari sebarang isyarat radio. Mujur kali ini mereka berjaya dan berhubung dengan seorang askar British bernama Nigel, yang menyangka mereka adalah pengintip yang mengacaunya kerana mustahil untuk menangkap isyarat radio dari pesawat yang terbang setinggi itu. Juruterbang memohon bantuan dan apabila Nigel terus keliru, William meminta tarikh, menyebabkan Nigel mengesahkan teori ahli sejarah mereka pada 17 Jun 1940. Mereka cuba meyakinkan Nigel tentang keadaan mereka tetapi jelas ia kedengaran terlalu gila untuk percayalah. Nasib baik ahli sejarah datang ke kabin sekali lagi dengan butiran lanjut dan mereka dapat bercakap dengan Nigel. Mereka telah mengira lokasi anggaran mereka dan menyebut mereka terbang di tempat di mana kapal British Lancashire karam, yang mengejutkan Nigel kerana kapal itu sepatutnya masih aktif. Nigel memutuskan dia akan menyemak dengan pegawai atasannya jika cerita tentang kapal itu benar dan berjanji untuk menghubungi semula. Semasa ahli sejarah pergi, Michael mengambil buku mereka dan akhirnya meletakkan 2 dan 2 bersama-sama. Marah, dia berdiri dan memberitahu penumpang lain apa yang berlaku, mengatakan mereka boleh membunuh Hitler dan menghentikan Perang Dunia II menggunakan maklumat daripada buku itu. Kebanyakan penumpang tidak menganggapnya serius dan mentertawakannya, tetapi beberapa lelaki mempercayainya dan bersetuju untuk membantunya merampas kokpit. Nasib baik ada 2 askar Amerika dalam penerbangan ini juga dan mereka segera memotongnya, menjelaskan rampasan kokpit dikira sebagai keganasan tidak kira niat mereka. Ini mencetuskan pergaduhan yang disertai oleh pramugari dan selepas beberapa pukulan berbalas, askar berjaya mengalahkan perampas dan menghantar mereka kembali ke tempat duduk mereka sebelum mengancam orang lain untuk bertindak. Beberapa minit kemudian, Nigel menghubungi mereka dan mengesahkan bahawa maklumat mereka tentang Lancashire adalah betul, malah intel mereka membantu mereka menyelamatkan ramai orang, jadi kini Nigel mempercayai mereka. Walau bagaimanapun, dia juga menyebut beberapa misi yang berbeza daripada apa yang diketahui oleh sejarawan tentang perang, yang bermaksud ia berada dalam versi alternatif masa lalu. Nigel bersedia membantu mereka mendaratkan pesawat tetapi pertama-tama mereka perlu mengetahui lokasi sebenar mereka, malangnya William dan ahli sejarah hanya boleh menawarkan anggaran kasar. Daniel menyalakan lampu mereka supaya mereka boleh dilihat oleh tentera British, namun orang Jerman mengintip perbualan mereka dan menghantar arahan. Tidak lama kemudian sekumpulan pesawat pejuang mengepung mereka untuk melepaskan tembakan segera, jadi selepas menutup lampu, William menggunakan pengalaman pemanduannya untuk mengelak semua peluru manakala semua penumpang menjerit ketakutan. Apabila peluru menjadi terlalu berat untuk dikendalikan, dia tiba-tiba menjatuhkan pesawat, membiarkannya jatuh selama beberapa saat sahaja untuk mengangkatnya semula sebelum ia mencecah tanah. Orang Jerman mengikutinya, tetapi pesawat lama mereka tidak mempunyai keupayaan steering yang sama dan kebanyakannya terhempas ke tanah. Malangnya 2 pesawat terselamat dan menembak ke arah kabin, mencederakan Daniel dan meninggalkan beberapa lubang di dalam pesawat. Semasa William berjaya menerbangkan mereka dari jangkauan musuh, pramugari bergegas masuk untuk menyumbat lubang dan menggunakan pengetahuan pertolongan cemas mereka untuk menambal Daniel. William semakin bimbang tentang kekurangan bahan api dan faktor tembakan itu merosakkan roda pendaratan mereka. Dia juga tidak dapat menghubungi Nigel, jadi Cameron meyakinkannya untuk bercakap dengan penumpang untuk bekerjasama. Sementara itu, seorang atasan memberitahu Nigel bahawa jika dia tidak mendapat berita daripada rakan-rakan misterinya tidak lama lagi, mereka akan meletupkan pesawat itu sebelum ia jatuh ke tangan orang Jerman. Selepas meninggalkan Daniel di kawalan, William pergi bercakap dengan penumpang untuk akhirnya mengaku kebenaran. Dia menjelaskan bahawa dia cuba sedaya upaya untuk mendaratkan pesawat, tetapi serangan baru-baru ini telah merosakkan roda pendaratan jadi dia memerlukan bantuan untuk membetulkannya. Teresa mendedahkan dia seorang jurutera dan menerima untuk datang, memberi inspirasi kepada seorang tukang yang dipanggil Hector untuk menjadi sukarelawan juga. William membawa pasukan baharunya ke bahagian ekor pesawat dan bersyukur Teresa berjaya menemui masalah itu dengan cepat, jadi dia mula membetulkannya dengan bantuan Hector. Apabila dia selesai, dia berjaya membuka pintu, namun roda tidak akan turun kerana ada sesuatu yang tersangkut padanya.
William menawarkan diri untuk turun, tetapi Hector berkata kapten diperlukan untuk menerbangkan pesawat supaya dia akan melakukannya. Hector berhati-hati memanjat roda pendaratan dan menggunakan tukul untuk menyelesaikan masalah itu. Roda itu serta-merta mula bergerak dan Hector terpaksa berpegangan erat untuk tidak jatuh, tetapi syukurlah roda itu kembali naik tanpa ada yang cedera. William bergegas kembali ke kabin dan dengan bantuan Daniel, mereka terbang lebih rendah untuk mendapatkan isyarat radio sekali lagi. Mereka menghubungi Nigel untuk menyatakan bahawa mereka hanya mempunyai 80 minit minyak lagi jadi mereka perlu mendarat secepat mungkin. Perbualan mereka terganggu, dua pesawat Jerman kembali dan menyerang mereka. Kali ini mereka melontar peluru berpandu yang meletup terlalu dekat dan memusnahkan semua tingkap pesawat. Ketika penumpang panik, William menggunakan radar untuk menjejaki musuh, membolehkannya melakukan beberapa gerakan gila yang menyebabkan pesawat Jerman bertembung antara satu sama lain. Selepas itu, ahli sejarah datang dengan idea, mereka harus mengeluarkan radar pesawat dan menghantarnya ke Nigel supaya dia boleh menggunakannya untuk membimbing mereka ke tempat yang selamat. Tidak masuk akal bahawa mereka belum mempunyai teknologi ini lagi, jadi mungkin pesawat itu dihantar ke masa lalu untuk menyelesaikan masalah itu. Pada ketika itu peluru berpandu melanggar turbin, jadi pesawat itu mula jatuh dengan kelajuan yang tinggi. Selepas beberapa percubaan yang gagal, juruterbang membuat ia berfungsi semula dan berjaya menghubungi Nigel untuk bersetuju mengenai lokasi untuk menjatuhkan radar. Kemudian ia mendedahkan peluru berpandu itu datang dari British, tetapi Nigel memberitahu ketuanya untuk menghentikan kebakaran dan pergi mengambil radar. Di dalam kapal terbang, semua orang bekerjasama untuk membuat pakej. Lelaki tua itu mendedahkan dia membeli beberapa payung terjun mainan untuk cucu-cucunya dan mendermakannya untuk tujuan itu, dan beberapa penumpang menyerahkan bateri USB mereka. Kemudian mereka membungkus radar dengan sekumpulan pakaian dan beg dan menyambungkannya ke payung terjun. Sebaik sahaja mereka tiba di tempat yang betul, mereka membuangnya dari pesawat dan segera memberitahu Nigel mengenainya, tetapi malangnya Nazi mengambil perbualan ini dan tiba dahulu. Seorang askar Jerman mula memanjat pokok untuk mencapai bungkusan itu tetapi pada ketika itu, beberapa askar dari tentera British tiba dan pertempuran tembak berlaku. Nasib baik British mempunyai kelebihan dan satu demi satu mereka membunuh semua orang Jerman untuk kemudian berjaya mendapatkan bungkusan itu. Nazi juga menghantar lebih banyak pesawat selepas pesawat William dan kali ini mereka mendaratkan tembakan di sisi pesawat, mencipta lubang besar di mana beberapa orang jatuh. Pesawat itu bergegar agak teruk, tetapi William sekali lagi menarik langkah gila untuk memandu pesawat itu menjauhi bahaya. Sebaik sahaja Nigel menerima radar, dia menetapkannya dan mula membimbing William untuk terbang ke arah yang betul, walaupun Nazi mengejar mereka. Apabila mereka hendak melepaskan tembakan, pesawat British yang dihantar oleh Nigel tiba untuk melawan, jadi pesawat komersial itu boleh terus terbang dengan selamat. Tiba-tiba, Nigel melihat bayang-bayang besar pada radar yang tidak kelihatan seperti mana-mana jenis pesawat, dan apabila pesawat semakin dekat mereka menyedari ia adalah ribut yang kelihatan sama seperti yang membawa mereka ke tempoh masa ini. Ini adalah langkah yang berisiko, tetapi memandangkan mereka tidak mempunyai apa-apa bahan api, William memutuskan untuk meneruskannya dan berharap ia akan menghantar mereka kembali ke masa kini. Selepas mengucapkan selamat tinggal kepada Nigel dan memberitahu penumpang untuk bertahan, William dan Daniel menaiki kapal terbang melalui ribut, dan selepas banyak bergegar, mereka gembira melihat mereka akhirnya kembali ke masa kini. Nampaknya mereka terbang di atas Berlin, dan nasib baik kawalan darat segera menghubungi mereka untuk menawarkan landasan kosong untuk mendarat. Juruterbang menolak pesawat ke hadnya dan berjaya mendarat dengan selamat. Lega kerana sudah pulang, penumpang segera turun dari pesawat. Apabila William meninggalkan kabin, dia mendapati lelaki tua itu masih di tempat duduknya menulis dalam buku notanya, yang mempunyai peta yang kelihatan seperti laluan yang mereka ikuti dan telah bertajuk, Sistem Radar yang Menyelamatkan Eropah. Apabila lelaki tua itu menutup buku ini, ia mendedahkan namanya ialah Nigel, bermakna ini adalah lelaki yang menyelamatkan mereka pada tahun 1940.